Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Sambungan kita di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, tafsir pimpinan, muka surat 551. Mari kita baca satu ayat dua. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. Kita break sekat itu dulu. Kita kembali kepada penjelasan ayat yang ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, sebuah kawasan, sebuah negara, apa jadi? Amarna mutrafiha, kami perintahkan lebih dahulu. Para ulama di sini berbincang tentang makna amara. Adakah makna suruh? Ada ulama tafsir kata aksar, makna kasar, ramai. Ramailah orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka. Jadi orang yang mewah-mewah, orang yang hebat-hebat, dalam bahasa kita panggil bos-bos. Bos-bos mana pembesar-pembesar. Mereka ini diperintahkan supaya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Habis apa jadi? Fafasaqu fiha, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Fadammarnaha tadmira, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya. Habislah. Jadi ayat ini tengok nota 6:14. Setelah itu, setelah mana? Dalam ayat yang lepas kita telah bincang tentang beberapa perkara. Di antara perkaranya, siapa yang dapat petunjuk, alhamdulillah dialah orang yang baik, selamat. Siapa yang tak dapat petunjuk, dialah kumpulan yang binasa. Karena Allah Ta'ala sudah beri kepada kita jalan-jalan bahawa kamu di dunia, di akhirat esok, kamu akan terima semua surat amalan. Di dunia ini kami dah beri kepada kamu jalan-jalan yang baik, mu pilih yang mana?
sudah jelas penjelasan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari ayat ini. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan pula cara penduduk sesebuah negeri dibinasakan. Bagaimana halak al-umam, binasanya umat yang terdahulu disebabkan kederhakaan mereka dan sesudah diutuskan kepada mereka rasul-rasul. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang, Allah Ta'ala sudah buat satu peristiharan, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Mana kami tidak akan binasakan orang-orang yang terdahulu kecuali dihantarnya rasul. Habis sudah sampai rasul, sebabnya perintah Allah yang menyuruh taat itu ditujukan dalam ayat ini kepada golongan yang senang lenang dan berkehidupan mewah, meliputi ketua-ketua dan orang-orang yang terkemuka. Mutrafin, mana orang mewah, orang mewah lah, orang hebat-hebat. Dia berasa dia hebat, kan? Dia berasa dia sedap. Apa jadi tengok? Kerana mereka lah yang menjadi ikutan kepada masyarakat. Biasanya orang kampung akan ikut orang kaya, ikut pembesar. Dan besar pengaruhnya untuk merebakkan larangan-larangan Allah dalam negerinya yang berakhir dengan kebinasaan. Ini para jemaah sekalian, kita tengok dalam ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita tentang bahawa apabila Allah nak binasakan mana-mana kaum, bila Allah Ta'ala nak binasakan mana-mana kaum dengan azab atas dunia, maka fokus dakwah dia pergi kepada pembesar-pembesar. Dulu kita dakwah orang kampung-kampung, al-atba', pengikut-pengikut yang biasa-biasa ya. Pengikut ni pun ada yang sembunyi-sembunyi masuk Islam, ada yang tak berani Islam, macam-macam keadaan. Tapi bila sampai masa kemuncak penentangan, maka dakwah ini difokus kepada mutrafiha, pembesar-pembesar. Para rasul diminta supaya berdepan dengan para pembesar, pergi jumpa. Apa jadi? Bukan mereka nak taat. Fafasaku fiha ay fakharaju an awamiri wa asawni. Dalam ayat ini Tuhan kata mereka telah lari daripada dakwah, bahkan mereka derhaka, mereka telah derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itulah datangnya azab Allah Azza wa Jalla yang tiba-tiba. Allahu Akbar. Maka di sini para ulama berbincang tentang amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha, ada kearahan di sini arahan syar'i ataupun arahan asal bahawa semua manusia ini wajib mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi dua-dua ada pandangan. Ada kata syar'i, kauni. Maknanya perintah asal Allah Ta'ala itu suruh manusia taat. Kalau tak taat, mereka akan binasa, kan? Mereka akan binasa. Tiap apa boleh buat, telah tetaplah kebinasaan itu ke atas mereka. Maka amarna mutrafi ay aktsarna fussaqaha, lagi kita perintah, lagi ramai orang-orang yang jahat di antara mereka, lagi jahat di antara mereka. Sampailah kemuncaknya fa haqqa 'alaiha al-qaul ay fa wajaba 'ala ahli al-qaryah al-'azab alladhi huzziru min. Maka tetaplah penduduk kampung itu diazab, diseksa daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa kharrabna al-qaryata takhriban wa ahlakna ahlaha fasta'salnahum. Allah Akbar. Tengok ni para jemaah sekalian, berbeza umat dulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
umat Nabi yang bersifat rahmatan lil alamin tak sama. Umat dulu kalau dibinasa satu kampung, ranap, hancur terus, mati semua. Yang tak mati pengikut Nabi. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juz'i. Oi, berlaku tsunami di kawasan ini. Orang lain relax ya, tak rasa apa. Berlaku banjir besar di kawasan ini. Orang lain duduk tidur relax. Berlaku gempa bumi di sini. Maknanya dia ada juz'i, dia tidak mari kulli, tidak mari semua. Dan sebagaimana kata dalam hadis, umat dulu binasa di hadapan Nabi mereka. Nabi tengok hancur lebu habis buat ni. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diawama Allah Taala tidak azab wa anta fihim, sedang Nabi bersama mereka. Subhanallah. Bila Nabi wafat barulah berlaku peperangan yang besar-besar, yang banyak berlaku kematian. Mana zaman Nabi tak ramai, berapa orang saja yang mati. Baiklah. Maknanya ahlakna ahlak fastasalna, istisal maknanya binasa semua sekali. Allahul musta'an. Baik, kita pergi kepada ayat 17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sesudah zaman Nabi Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui lagi melihat akan dosa hamba-hambanya. Tengok nota di bawah. Ayat ini, ayat 117 ini, mengandungi amaran keras kepada orang-orang kafir musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai puak kafir Quraisy zaman dia, zaman Nabi. Kemudian mari mana-mana kafir yang menentang Islam, bahawa mereka akan dibinasakan. Sebagaimana golongan-golongan yang ingkar yang telah dibinasakan dengan banyaknya pada masa yang lalu. Kalau mu tak dengar kata, mu tengok dah kesan-kesan sejarah, sana sini kamu pergi berjalan, tapi kamu tak hirau juga, tak peduli juga, tidak mengambil pengajaran dan iktibar, maka kamu juga akan menerima nasib yang sama. Itu untuk Quraisy. Zaman kita ini pun Allah Subhanahu wa taala ada kalanya diberi peluang kepada orang, sebagaimana dalam ayat yang kita akan baca nanti, ayat 18 dan seterusnya. Allah Taala beri peluang kepada mana-mana hamba dia, dari sudut keuangannya, dari sudut kekuasaannya, dari sudut peluang. Dia nak tengok siapa yang betul-betul ikhlas dalam kerja buat dia, dalam perjuangan dia. Kita umat ni pun bila kita sudah tahu kumpulan ini tak baik, kenapa kita nak dekat-dekat lagi? Kenapa kita masih nak nakap lagi kumpulan ini? Jangan. Jauhkan diri, tinggalkan. Sebab apa? Kita mengatakan bahawa peluang orang Arab kata al-fursah qad la tata'arad. Apa ni? Tidak kembali lagi. Peluang mungkin tidak berulang. La tatakarrar. Allah Ta'ala bagi sekali, ada kala bagi dua kali, tapi tak sedar juga, binasalah orang ini. Baik, tengok ayat ini menceritakan Allah Ta'ala telah buat bandingan binasanya negeri-negeri berdasarkan kepada sebab-sebab. Sebab dianya derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila derhaka, maka mereka akan binasa. Tengok dalam ayat ini Allah kata apa? Wa kam ahlakna minal qurun.
Berapa banyak umat-umat yang terdahulu ahlul qurun. Satu kurun, satu abad. Satu abad berapa tahun? Ada kata satu abad ni 100 tahun. Ada kata kurang, macam-macam ulama bahasa menceritakan tentang kurun. Berapa kurun? Yang pentingnya, yang maksudnya satu kurun, satu abad, 100 tahun. Ada yang setengah daripada mereka kita tak tengok, kita dengar saja. Ada di kalangan kaum yang dibinasakan itu, kita pergi tengok tempat-tempat peninggalan mereka untuk iktibar dan pengajaran. Ada berita, langsung tak ada maklum, tak ada kesan. Cerita ada, dalam Quran kata ada. Maka timbul lagi kenapa disebut mim ba'di Nuh, selepas Nabi Nuh. Sebab sebelum Nabi Nuh sudah tidak ada kesan lagi. Tak ada kesan dah. Taufan lanyak habis. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Nuh dianggap sebagai Abul Bashar Thani, bapa kepada manusia siri kedua. Siri pertama tu Adam. Maka Nuh ni menjadi bapa yang kedua kepada manusia. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu, hasbuka rabbuk ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Tuhan kamu khabir. Apa makna khabir? Mengetahui, tahu segala perkara. Itu dia panggil khabiran. Allah Ta'ala tahu semua benda. Kalau kata alim, khabir itu kuat lagi. Dalam bahasa kita terjemahan sekarang, kita kata orang ni alim tapi dia ni pakar. Itu khabir, mana pakar. Khabiran basira, khabir mengetahui segala perkara, basira melihat akan dosa-dosa hambanya. Allahul musta'an. Bagaimana orang yang tahu sifat Allah Ta'ala maha mengetahui? Allah Ta'ala tahu semua yang tersembunyi, yang nyata, yang zahir, yang batin. Allah Ta'ala nampak segala perkara. Tiba-tiba kita berani lagi buat maksiat, ajaib. Inilah di antara perkara ajaib yang perlu kita hilangkan dalam diri kita, bahawa kita di bawah tahta muraqabatillah, duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Baik, kita pindah kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Allahu Akbar. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia. Jadi ada manusia ni dua pilihan. Sama ada dia nak duduk akhirat atau nak duduk dunia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Apa jadi? Nak ambil dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Allahu Akbar. Ada kalanya Tuhan bagi atas dunia ni, orang nak dunia dia bagi dunia. Tengok nota di bawah kata apa. Yakni sesiapa dari golongan yang mengerjakan maksiat bertujuan untuk mendapat kesenangan hidup di dunia dengan apa yang dilakukannya, maka Allah akan memberikan kepadanya kesenangan dunia itu kepada menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang ni senang macam ni, ada orang senang macam ni. Tak sama. Bukan kepada semua mereka yang mahu mendapatnya.
tetapi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau nak kira kita semua ni nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Nak kaya belaka dah. Kalau boleh jalan juga semua kapal terbang belaka pagi ni pai tangga. Tapi kak boleh basikal pun alhamdulillah. Boleh motosikal alhamdulillah. Itu maknanya bukan ikut kehendak kita, kehendak Allah yang menentukan. Sebaliknya di akhirat pula sudah disediakan baginya azab neraka. Sebab itu ada di antara orang-orang yang bersifat demikian hampa di dunia dan hampa di akhirat. Maknanya bukan semua orang yang apa ni, yang nak tu dapat. Itu maksud dianya. Tengok ayat dia kata apa tadi? Man kana yuridul ajilata ajjalna. Siapa dia niat kerja buat dia untuk dunia. Ini dah tanda semua pelajar-pelajar. Kita buat kerja hak dunia pun untuk dunia. Yang kita bimbang, yang kita takut, cemas. Kerja untuk akhirat pun dunia juga masuk. Solat, kenapa solat? Tidak ikhlas. Kerana nak tunjuk kepada orang, kerana orang kata solat ni boleh jadi murah rezeki. Solat tu dapat ni, kita kata bukan, kita solat kerana Allah. Rezeki datang dengan sebab kita solat itu biasa. Sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut betul-betul kepada Allah, Allah Taala bukakan pintu rezeki. Ni kita macam-macam takut sana, takut sini. Akhir sekali terjebak dengan benda mungkar dan maksiat semata-mata kerana takut. Allahu Akbar. Jangan main. Jadi orang ni niat dia nak semata-mata kerana dunia. Walaha wahdaha ya'mal. Kerana dunia semata-mata dia bekerja. Wala ya'malu li akhiratihi. Dia tidak kerja langsung untuk akhirat. Ini kita takut ni. Apa jadi? Ajjalna lahu fid dunya ma nasha. Allah kata kami segerakan apa yang mereka dapat dalam dunia ini daripada mata'iha wa arzaqiha, daripada mata benda dunia dan rezeki-rezeki yang luas, kami beri kepada siapa yang kami nak beri. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam di akhirat kelak. Na'udzubillah. Dunia ni pendek aja, kalau senang pun berapa hari. Tapi di akhirat panjang, untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Kerana ini para jemaah sekalian, Allah SWT kata Al-Imam Ibnu Kathir. Tulis Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullah, dia kata dalam ayat ini, yukhbirullahu ta'ala annahu, Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa bukan semua orang nak dunia tu dapat. Tapi yang dapatnya muqayyad, terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan kata oh, saya hebat. La. Kita bukan ada hebat pun. Kita ni hanya pengguna saja. Allah Ta'ala dia beri kesenangan kepada orang ada kalanya kerana memang dia tu patut layak menerima, atau diberi kesenangan sebab Allah nak uji dia. Siapa dia lulus ujian, alhamdulillah. Dia kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada kita kesenangan. Tuan dia pula bakhil, kodok kumpul harta je, habis, rusak. Zakat pun tak bayar, terus binasa. Ada Allah Ta'ala beri kesenangan, dia suka bantu orang, lompat sana, jalan sini, pergi sana, pergi sini. Tapi kadang-kadang bercampur apa yang kita buat untuk Allah ataupun untuk mencari glamour, sum'ah di atas dunia. Ini pun satu masalah. Kita tak nak, kita naknya
dua syarat diterima amal. Yang pertama, ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterima. Baik, kita pergi kepada ayat 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Tengok, ini sebalik pula. Yang tadi gila dunia, yang ini gila akhirat. Kalau kita sesuai kita kata gila, kerana gila ni bersungguh sangat kerja di akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha. Dan siapa yang menghendaki segala kerja buat dia, bermula daripada niat dia, bermula daripada usaha dia, dan segala apa saja mereka lakukan kerana akhirat, dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang dia beriman. Ini syarat besar. Kalau buat setara mana kerja pun tak ada iman, tak jadi. Itu syarat utama nak lulus. Apa yang kita lakukan ini, iaitulah dengan cara beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada iman, atas dunia ni segar, tapi di akhirat tak segar. Wahwa mu'min, sedang ia beriman. Maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Yakni orang-orang yang beriman, yang mengutamakan akhirat dengan amalnya yang baik, mana cukup syarat dia, niat dia betul, cara dia buat pula ikut sunnah, maka mereka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik balasan. Tanda pelajar. Ini di antara dia panggil khulasah. Khulasah ni kesimpulan. Dalam kitab ni bagus. Dia kata kesimpulannya, untuk mencapai sebaik-baik balasan di akhirat kelak. Siapa dia nak sampai balasan di akhirat kelak, disyaratkan tiga perkara. Disyaratkan tiga perkara. Apa dia tiga perkara? Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat ikhlas. Tak tulis pun tak apa. Kita ini kalau beri apa-apa barang ke orang besar, dia tulis dengan tulus ikhlas. Dengan tulus ikhlas tulisan, tapi dalam hati tak tahu. Yang kedua, amal perbuatan yang baik. Itu syarat. Kalau ada orang pergi merompok, mencuri, niat ikhlas. Oleh kerana si kaya ni bakhil, kopi, mari kita pergi curi barang dia. Nak buat apa? Nak pergi bagi ke orang miskin. Kita kata la. Sebab apa? Sebab amalan dia tidak baik. Ada lagi orang lain. Dia kata orang pakai miskin ramai, tak cukup makan, habis kita pergi memburu babi hutan. Free je, beli apa ni, peluru senapang je. La, mana boleh? Maknanya syarat yang kedua ni, kerja yang kita nak buat tu, aktiviti kita mesti baik. Syarat yang ketiga, iman yang teguh. Kalau ada tiga syarat ni barulah mantap, baru jadi. Kalau tak ada iman, tak jadi. Atas dunia ni jadi separuh jalan kata orang, tapi di akhirat tidak menjadi. Allahu Akbar. Baiklah. Dalam sebuah hadis, tanda untuk hadis ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah Ta'ala bahagikan di antara kamu akhlak kamu, sebagaimana Allah Ta'ala bagikan di antara kamu rezeki kamu. Akhlak tak sama. Ada orang ni pongoh, kata orang. Pongoh ni panah baran. Orang Kelantan kata pongoh. Pongoh mana? Salah sikit kat tom, meletup selalu. Tak ada. Allahu Akbar.
Ada orang itu kalau setakat salah sikit-sikit, senyap je, relax je dia. Kan? Tak peduli apa. Itu dia panggil akhlak berbeza-beza. Ada orang ni sabar tahap tinggi, ada orang sabar tahap rendah. Orang sudah kanser tahap 4, tak ada orang tahu sebab dia sabar. Yang tahunya doktor, keluarga dia dekat, kemudian mengadu pada Allah. Ada orang yang sakit gigi satu dunia tahu. Sebab apa? Sebab dia pengadu tegar kepada makhluk. Ini berbeza. Masuk pada tajuk kita ni, fa innallaha azza wa innallaha azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ingat, Allah Ta'ala buka pintu dunia ni kepada orang yang dia sayang, orang mukmin, ikhlas, buat benda-benda yang baik, dan kepada orang tak sayang, orang kafir, orang fasik, orang-orang yang apa saja atas dunia ni. Sebab tu kita tengok kadang-kadang manusia ni pelik. Dia laki-laki nak jadi perempuan. Oleh kerana dia jadi wanita jadian, dia jual barang-barang laku pula orang tu. Allahu Akbar. Pengikut dia sampai juta orang tengok, semangat, les. Sebab apa? Allah Ta'ala buka pintu dunia. Bukan mana dia betul. Bila orang bagi nasihat supaya jangan buat benda-benda yang mungkar maksiat ini, kita wanita, kita laki-laki jadi laki-laki lah, jangan jadi wanita. Mengamuk pula, buat peristiharan nak tukar, nak keluar agama. Kita kena ingat tuan-tuan, agama ni bukan boleh main-main. Dalam kitab Mustikah Hadis ada sebut 3 sebab manusia ni terkeluar daripada agama. Sama ada dia kata sendiri nak keluar, ataupun dia buat perbuatan yang boleh mengeluar dari agama, perbuatan syirik, ataupun i'tikad. Jadi bergurau pun tak boleh. 3 perkara yang tak boleh bergurau. Di antaranya masalah murtad, masalah kahwin, masalah bercerai. Suami pergi bergurau dengan bini dia, oleh kerana hari ni awak gini-gini, saya cerai awak. Bukan gurau, jadi sungguh. Murtad pun sama juga, jangan duk gurau. Jadi ayat ini Tuhan kata innallaha, Nabi sebut apa? Allah Ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dunia dibuka kepada dua-dua. Siapa dia nak, siapa dia Tuhan tak sayang, boleh berlaku. Wala yu'ti din illa liman ahab. Allah Ta'ala tak bagi kepada kita kepahaman, beramal, berpegang dengan agama ini kecuali kepada orang dia sayang. Allahu Akbar. Ada riwayat kata wala yu'til akhirah. Allah Ta'ala tak beri orang ini jadi pengamal untuk akhirat kecuali bagi orang siapa yang Tuhan sayang. Faman a'tad din faqad ahabbahu. Siapa yang dapat agama, kepahaman dalam agama dan beramal, maka itulah tanda orang yang disayangi oleh Allah. Hadis ini rawahu Imam Ahmad wa sahahahu fi as-silsilati sahihah. Baiklah para jemaah sekalian, kita kadang-kadang ada satu masalah yang berlaku. Hari ini ramai orang duduk kempen ni, peniaga-peniaga insurans, peniaga-peniaga wasiat. Kita kempen ni macamlah orang Islam ni sama dengan orang kafir. Di dalam Islam kita sudah ada sistem pusaka, ada sistem al-miras. Kalau ayah dia ni mati mengejut, tak sempat apa-apa wasiat, anak dia kecil, baby lagi dalam perut salah seorang daripadanya, mereka akan dapat bahagian daripada harta yang ditinggal oleh bapak dia. Jangan bimbang, jangan takut. Karena itu kata di para ulama, sistem pusaka dalam Islam ini sistem Allah Ta'ala tak bagi, tak suruh Nabi yang membahagi, tak serah kepada malaikat untuk bagi, tapi Allah sendiri bagi. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Orang mari tanya tentang pusaka, ya Muhammad SAW, jawab Allah yang memberi fatwa tentang ini. Maka kita kena hati-hati. Ni peniaga-peniaga ni, konsultan bahagian apa dia panggil, wasiat-wasiat ni, kita kena ingat dalam sistem pusaka kita sudah ada. Tapi siapa mereka nak wasiat segala benda atas dunia ni, hak Allah, hak Nabi suruh galakkan wasiat untuk kebajikan. 1/3 daripada harta kita, kita wasiat bila kita mati, suruh anak-anak buat masjid, buat surau, buat kebajikan, buat wakaf. Itu wasiat yang dianjurkan. Ni kita dak wasiat ni untuk apa? Supaya harta kita tak turun kepada orang lain. Contohnya kalau ada orang ni, ayah ni tak ada anak laki-laki,
Tak ada anak laki-laki, maka ada anak perempuan saja. Jadi ada sedikit daripada bahagian harta tu akan pergi kepada bapa-bapa saudara dia. Panggil akmam. Jadi supaya tak turun harta ni, wasiat awal-awal lagi. Ini nama orang ni, bila mati tengok kosong. Kita kata ingat, man kana yuridul ad-dunya ajjalna lahu, siapa dia nak dunia ambil. Hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita seolah-olah dalam Islam ni tidak ada sistem pusaka, sehingga kita garapkan satu sistem wasiat yang nak lari daripada harta-harta pusaka ini turun kepada keluarga yang telah diluluskan oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, kita nak berniagalah, tapi jangan langgar batas landasan syariat. Baiklah, Allah Ta'ala bagi dunia kepada siapa yang dia kehendaki, siapa dia sayang, tak sayang. Allah wala yu'til akhirah wala yu'tid din illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang Tuhan sayang. Baik, ayat yang ke-20, kesimpulannya Tuhan kata apa? Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Tiap-tiap golongan dari keduanya, abna'ud dunya wa abna'ul akhirah, golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Nak boleh. Tengok ayat di bawah. Yakni Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan nikmatnya dan rezeki pemberiannya kepada sekalian hambanya yang mukmin dan yang kafir, yang taat dan yang derhaka. Tetapi keadaan mereka berlainan kesudahannya pada hari akhirat. Yang mukmin syurgalah balasannya, mendapat kasih dan redha Allah dalam hadis tadi, dan yang derhaka pula nerakalah balasannya. Allahul musta'an. Kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla daripada terjebak pada kumpulan yang kedua. Walaupun nampak hebat di atas dunia, tapi binasa di akhirat, buat apa kita? Allahu akbar. Wa ma kana ata'u rabbuka mahzura. Pemberian Tuhan tu luas, dia bagi kepada siapa. Dalam beberapa siri yang lepas, perbincangan kita tentang Allah Ta'ala beri kepada orang yang derhaka atas dunia ni, dia atas dasar dunia inilah syurga bagi mereka. Manakala tak dapat atas dunia di bahagian, di akhirat langsung tidak ada bahagian. Ambillah dulu 10 tahun, 20 tahun bebas sana sini, lepas tu mati, habis. Allahu akbar. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dengan ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian lain dalam rezeki pemberian kami. Tak sama. Kita adik-beradik ada 10 orang contohnya, tak sama. Ada orang luas, ada orang sempit, kan? Sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaan, dan lebih besar tambahan-tambahan dan kelebihan. Tengok nota di bawah. Nota 619. Allah kata apa? Allah Ta'ala memberi rezeki kepada sekalian hambanya yang mukmin dan yang derhaka. Dua-dua dapat. Tetapi setengahnya dilebihkan atas setengahnya lain. Misalnya, contohnya, ada orang mukmin yang senang dan ada pula yang sempit hidupnya. Dan ada orang derhaka yang mewah, beserta ada pula yang miskin. Semuanya itu ada sebabnya dan hikmahnya. Dan telah pun diterangkan dalam ayat 165 suratul An'am. Tengok di sana. Iaitu kerana Allah hendak menguji hamba-hambanya pada segala yang dikurniakan kepada mereka. Adakah mereka bersyukur, bersabar, atau mereka kufur? Sama ada kufur betul ataupun kufur nikmat. Dan juga diterangkan sebabnya dalam ayat 32 surah Az-Zukhruf, iaitu supaya sebahagian manusia menggunakan sebahagian yang lain untuk keperluan hidup. Orang kaya dia perlu pada orang miskin untuk bantu dia buat kerja,
jadi buruh, jadi koli. Kita orang miskin berhajat kepada orang kaya untuk bantu kita. Kita nak gaji, kita nak upah, kita nak macam-macam. Itu keperluan hidup manusia, tak ada sahadat sama. Kemudian Allah kata apa? Pemberian lebih besar dan berbeza tingkatan di akhirat. Tengok 620 nota, yakni perbezaan dan kelebihan di antara sama manusia bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat lebih besar lagi. Ada yang menderita azab di lapisan neraka yang terbawah sekali, dan ada yang senang lenang dengan berbagai-bagai nikmat dalam surga dengan mendapat pangkat kedudukan yang setinggi-tingginya. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Dalam neraka, tengok, neraka ada darakat, ada tingkatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid dar. Munafik duduk di bawah sekali, tempat yang paling panas sekali. Na'udzubillah. Ahli surga pula, tanda dalam sebuah hadis yang sahih daripada Abi Hurairah, Nabi kita bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Dalam surga ada 100 darajat tingkatan. Lil mujahidina fi sabilih, bagi orang yang berjihad pada jalannya. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Setiap satu darajat itu jarak dia macam langit dengan bumi. Jauh besar. Fa iza sa'altumullaha fasalu al-firdaus. Bila kita berdoa nak minta syurga, mintalah al-firdaus. Allahumma rzuqni al-firdausil a'la. Fa innahu awsatul jannah. Syurga Firdaus duduk tengah-tengah syurga. Wa 'alal jannah, paling tinggi darjat, paling tinggi tingkatan. Wa fawqahu 'arsyur rahman, di atas surga Firdaus aras tinggi. Wa minhu tafajjarul anharul jannah, daripada surga Firdaus keluarnya sungai-sungai surga. Hadis ini di dalam Bukhari. Baiklah, kita simpulkan perbincangan kita secara ringkas. Maknanya di akhirat esok, orang surga banyak tingkatan, ahli neraka banyak tingkatan. Kita pilihlah tingkatan yang atas, jangan pilih yang bawah, iaitu tingkatan dalam surga nanti, insya-Allah. Jadi dunia ni kalau orang dapat, bukan semua orang yang dapat nikmat dunia tu maknanya Tuhan redha lah. Sebab Allah Ta'ala nak beri untuk apa? Untuk diuji kedudukan mereka. Tamatlah kita. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita mula dengan ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda mazmuman makhdula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.